Sabah mempunyai kuasa mutlak dalam menentukan kemasukan individu ke negeri ini. Perkara itu ditegaskan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor kepada pemberita di Kota Kinabalu. Menurut Datuk Haji Ji, setiap keputusan berkaitan perkara itu dibuat berdasarkan maklumat dan nasihat pihak keselamatan sebelum sebarang tindakan diambil. Untuk makluman, Kerajaan Negeri Sabah mempunyai kuasa yang mutlak untuk memastikan siapa yang boleh masuk ke Sabah atau tidak. So, ini juga perlu maklumat daripada pihak keselamatan dan tertentu baru kita ambil tindakan. Kenyataan itu dibuat susulan dakwaan seorang peguam yang mempersoalkan tindakan imigresen berhubung kemasukan seorang ahli perniagaan ke Sabah Isnin lepas. Isu berkenaan menjadi perhatian selepas individu tersebut mendakwa hanya dibenarkan masuk selepas menyerahkan bukti mempunyai kes mahkamah di Kota Kinabalu. Kedai jujur benteng awal memupuk integriti generasi muda. Itulah matlamat penyediaan kedai jujur di Sekolah Kebangsaan Mutiara Kota Kinabalu. Ketika merasmikan kedai jujur ini, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata nilai murni seperti kejujuran, amanah dan tanggungjawab perlu dipupuk sejak kecil, diperkukuh di sekolah dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Integriti yang telah lama menjadi sebahagian daripada budaya dan tradisi kita di negeri Sabah. Namun konsep yang telah lama diamalkan oleh masyarakat kita ini perlu disemai dan diperkembangkan sejak dari peringkat awal. Justru program kedai jujur di sekolah-sekolah ini adalah satu pelaburan yang amat penting dalam membentuk masa depan negeri kita. Datuk Haji Ji menegaskan mendidik anak-anak berpegang pada integriti memerlukan sokongan seluruh masyarakat. Konsep kedai jujur berasaskan budaya masyarakat Sabah sejak dahulu, gerai tanpa penjaga dengan bayaran amanah diyakini mampu membentuk generasi berintegriti dan menolak salah laku. Beliau turut merakam penghargaan kepada SPRM, Jabatan Pendidikan Negeri dan Suria Group yang menjadi pemangkin program ini sambil berharap lebih banyak sekolah dan syarikat tampil menyokong usaha memperkukuh budaya integriti. Program Kedai Jujur 2025 kini dilaksana di 10 sekolah di Sabah termasuk Kota Kinabalu, Kudat, Sandakan, Tawau dan Lahadatu dengan SK Mutiara menjadi lokasi pelancaran rasmi. Sektor minyak dan gas kekal sebagai tonggak utama pembangunan ekonomi negara khususnya di Sabah. Bukan sahaja memacu pertumbuhan ekonomi, malah membuka peluang pekerjaan kepada belia tempatan. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, meskipun industri berdepan cabaran transformasi digital dan peralihan kepada tenaga hijau, sektor itu tetap konsisten melahirkan graduan TVET berkualiti. Beliau berucap merasmikan Majlis Convocation 2025 Kimanis Petroleum Training Center KTC di Kota Kinabalu. Datuk Arifin turut merakam penghargaan kepada Petronas atas pelaksanaan program bantuan penajaan dan latihan institusi vokasional Vista yang menggabungkan kurikulum akademik dengan latihan berasaskan industri. Menurutnya, inisiatif itu membuka peluang luas kepada belia Sabah menimba ilmu dan kemahiran sekaligus memastikan pembangunan tenaga kerja mahir tempatan yang mampu menyumbang secara signifikan kepada ekonomi negeri. Kimanis Petroleum Training Center KTC terus menyokong agenda TVET kerajaan dengan melahirkan graduan berkemahiran tinggi sekaligus mentransformasi masa depan belia Sabah. Sejak ditubuhkan pada 2011, KTC melahirkan 231 graduan melalui latihan industri praktikal mengikut piawaian keselamatan industri. Ketua Pegawai Eksekutif Institut Teknologi Petroleum Petronas Instep, Azhar Ahmad berkata, dengan kurikulum komprehensif serta selari transformasi digital dan peralihan tenaga bersih, KTC bertekad terus membekalkan tenaga kerja mahir yang relevan dengan keperluan semasa. Beliau berucap dalam Majlis Convocation 2025 KTC di Kota Kinabalu. Majlis menyaksikan 20 graduan kemasukan 2022 menerima Diploma Kemahiran Malaysia dengan bidang instrumentasi perindustrian dan sistem kawalan penyeliaan dan kawalan.
Nasihat saya kepada yang kesuman di luar sana, jangan takut untuk mencoba benda yang kamu rasa macam bikin takut begitu Kak, ataupun macam yang kamu rasa di sana semua lelaki, kita perempuan tidak boleh buat ini, tidak boleh angkat ini, tidak boleh pegang spana begitu. Tidak, kita pun boleh buat begitu juga. Nasihat saya kepada student-student di luar sana yang ingin melanjutkan pengajian, jangan putus asa. Walaupun pertama tuh rasa sulit untuk cari, tapi tetap apply di mana-mana ya. Dan bidang tuh jangan terlalu memilih. Pertama sekali jujur memang tidak tahulah nih bidang nih. Tapi semenjak melangkah dikit di sini, sedikit demi sedikit memupuk minat gitu. Dan sekarang minat sudahlah. Nasihat saya untuk semua para wanita, jangan putus asa, jangan jatuh semangatlah untuk bekerja, sebab tidak semestinya kerja lelaki yang kita nampak nih tidak semestinya untuk lelaki saja. Kalau kita ada rasa minat, kita boleh teruskan, kita usaha. Sabah kini berdepan cuaca lebih kering berbanding minggu lalu, dipengaruhi oleh kehadiran taufan Ragasa yang berada di utara Laut Cina Selatan. Taufan tersebut menyebabkan kelembapan tertumpu di kawasan sekitarnya sekaligus mengurangkan pembentukan awan, hujan dan ribut petir. Kita menjangkakan bahawa yang ni kita jangkakan sehingga hujung minggu inilah. Dan selepas hujung minggu ni, hujung bulan ni kita jangkakan kita akan menerima hujan sebab kami menjangkakan akan berlaku peralihan monsun. Menurutnya, tempo peralihan monsun lazimnya membawa hujan lebat dan ribut petir disebabkan tiupan angin lemah yang menggalakkan pembentukan awan. Berdasarkan model iklim antarabangsa, rantau ini juga dijangka memasuki fasa La Nina bermula Oktober hingga hujung tahun yang berpotensi meningkatkan taburan hujan serta risiko banjir di kawasan rendah. Teknologi dan media sosial kini menjadi medium paling berpengaruh dalam bentuk pandangan masyarakat. Selaras perkembangan itu, prinsip rukun negara kini diberi nafas baharu melalui platform digital agar lebih dekat dan difahami generasi masa kini. Walaupun kita menghadapi kekangan, ada setengah-setengah pihak yang tidak bertanggungjawab menggunakan tool ataupun alat ini untuk menyebar luas elemen kebencian. Tetapi saya menyeru kepada masyarakat di luar, khususnya mahasiswa, supaya lebih bertanggungjawab menggunakan teknologi untuk menyebar luas mesej-mesej patriotik kenegaraan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Penutupan Town Hall dan Simfoni Perpaduan Sempena Citra Negaraku 2025 di Keningau. Program ini bukan sekadar wadah perkongsian ilmu tetapi juga mengukuhkan jati diri anak muda sebagai pewaris bangsa dengan 5 prinsip rukun negara kekal relevan sepanjang zaman. Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM akan mengadakan Search and Rescue Exercise Air Region 2 tahun 2025 atau SAREC AR225 yang dilaksana sekitar kawasan operasi Pasir Sandakan mulai 29 September hingga 3 Oktober ini. Dalam satu kenyataan, TUDM menjelaskan latihan bertujuan menguji tahap keupayaan Military Rescue Sub-Center East dalam melaksanakan koordinasi operasi cari lamat bersepadu antara tentera dan agensi awam di pantai timur Sabah. Sepanjang tempoh latihan, pesawat TUDM akan melakukan penerbangan taktikal pada altitude rendah. Selain pergerakan aset maritim agensi penguatkuasa di kawasan latihan yang telah digazetkan. Sehubungan itu, TUDM menasihatkan orang ramai agar tidak berasa panik sekiranya melihat pesawat terbang rendah atau kehadiran aset pertahanan di kawasan sekitar sepanjang latihan dijalankan. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Bu Mawin. Malaysia Madani, rakyat disantuni.